Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zaid dari Akademi YouTuber Malaysia atau dari SK Kuping Taman Kuping Baru. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Zaid. Baiklah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Terlebih dahulu, jutaan terima kasih kepada anda semua yang selalu datang singgah ke channel saya dan seterusnya memberikan kata-kata semangat kepada saya, secara tidak langsung memberikan semangat untuk saya bagi menghasilkan video-video pembelajaran untuk manfaat kita bersama. Baiklah, tanpa berlengah masa lagi, seperti yang anda dapat lihat di skrin, anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4 KSSR Semakan 2017 Unit 8 halaman 53. Baiklah, standard kandungan pada hari ini 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran 3.3.1 menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif. Seterusnya, objektif pembelajaran pada hari ini, anda murid akan dapat menulis ayat berdasarkan draft dan isi yang diberikan. Kriteria kejayaan, anda akan dapat menulis ayat dan isi dengan betul. Baiklah, aktiviti kita pada hari ini, kita akan menulis draft dan menghasilkan penulisan. Saya sebagai seorang guru akan membimbing anda menulis draft berdasarkan gambar dengan betul dan membimbing anda menghasilkan penulisan imajinatif. Terlebih dahulu, apa itu maksud draft? Apa agaknya ya draft? Mari cikgu bantu anda semua. Draft bermaksud tulisan atau maklumat yang disediakan secara kasar pada peringkat awal atau permulaan biasanya perlu diperbaik atau dihalusi lagi. Terlebih dahulu, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya kongsikan panduan menulis karangan serba ringkas. Apa yang wajib ada? Pengenalan, isi-isi dan seterusnya penutup. Dalam pengenalan, kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai 3 atau 4 ayat sahaja. Setiap karangan mesti ataupun minimum 3 isi. Isi yang lebih tidak mengapa, tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Anda mungkin akan tak pandai nak mengaturkan masa untuk buat ayat yang lebih, membina ayat lebih daripada yang sepatutnya. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. Isi-isi dipecahkan dalam perenggan-perenggan agar lebih mudah anda menyusun setiap butir kata nanti. Murid-murid digalakkan menulis satu isi, satu perenggan. Penutup adalah kesimpulan, rumusan atau akhiran sesuatu karangan anda itu. Dalam penutup boleh digambarkan pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan mahupun tajuk. Boleh dimasukkan perasaan ataupun harapan anda. Juga boleh dimuatkan dengan nilai-nilai murni yang sesuai berdasarkan pada petikan yang anda bina. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Penutup penting dalam tiap-tiap karangan. Baiklah, seperti yang cikgu nyatakan tadi, anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 53. Pastikan kita mengguna buku yang sama seperti yang terdapat dalam skrin. Okey, ini adalah halaman 53. Baiklah, ini siapa ya? Ini Hajar. Hajar sedang bersuah foto di dalam biliknya. Selfie lah. Apa itu suah foto? Suah foto selfie. Baiklah, seperti yang terdapat dalam buku teks, terdapat pernyataan dan juga draft. Seperti yang dapat anda lihat pada bahan rancangan yang pertama ini, terdapat pernyataan dan juga draft. Pertama, pendahuluan. Terdapat ayat di sini. Hajar bersuah foto. Seterusnya, memuat naik gambar dalam media sosial. Jadi, kita perlu menulis draft di sini. Hajar
bersuafoto. Kita perlu letakkan suka untuk melengkapkan ataupun menjadikan ayat itu lebih menarik. Memuat naik gambar dalam media sosial. Hajar kata nama khas. Anda boleh gunakan dia sebagai ganti kata nama khas. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Gunakan kata nama khas. Kata nama khas. Dan boleh diganti dengan kata ganti nama diri. Di sini, dia. Belajar sesuatu? Baiklah, kita pergi bahan rangsangan yang kedua, iaitu kita dah masuk bahagian isi. Okey, penyataan berkongsi lokasi. Kedua, berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Okey, seperti yang cikgu pernah ajar dahulu, panduan bagaimana anda boleh membina ayat yang lengkap, kita boleh menggunakan teknik SKOP. Apa itu SKOP? Subjek, kata kerja, objek, dan seterusnya perluasan. Subjek mewakili orang dalam gambar. Dalam konteks ini, Hajar adalah subjek dalam gambar. Kata kerja mewakili apa Hajar sedang buat. Okey, apa Hajar buat. Ataupun apa orang dalam gambar sedang buat. Objek boleh mewakili benda, orang, atau apa-apa saja yang berhampiran ataupun boleh dikaitkan dengan kata kerja. Seterusnya, perluasan boleh digunakan sama ada tempat, masa, perasaan, dan lain-lain. Okey, ini bergantung dengan bagaimana anda nak melengkapkan ayat itu supaya menjadi ayat yang menarik dan gramatis. Baiklah, di sini berkongsi lokasi. Berkongsi lokasi. Siapa yang berkongsi lokasi? Boleh nyatakan di sini Hajar. Hajar adalah subjek yang terdapat dalam gambar. Boleh nyatakan Hajar berkongsi lokasi. Lokasi apa? Tadi kita dah tahu Hajar berada di dalam bilik. Bilik Hajar tu dekat mana? Ni nampak tak ni? Nampak dekat sini? Nampak macam peta. Lokasi apa tu? Betul. Lokasi rumahnya. Berkongsi dekat mana ni? Anda boleh nampak tak apa yang dipegang oleh Hajar? Jadi selalunya kita berkongsi, selalunya WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, itu mewakili apa? Betul, pandai. Tahu je kan? Itu adalah media sosial. Faham ya? Jadi Hajar buat apa? Berkongsi lokasi apa? Rumahnya di mana? Pandai, di media sosial. Pandai. Okey, baiklah. Berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Siapa? Siapa berkongsi maklumat? Siapa lagi kalau bukan Hajar? Jadi, tadi kita dah guna nama Hajar. Boleh tak kita nak guna Hajar lagi? Boleh, tak ada masalah. Tapi di sini, apa kata kita gunakan kata ganti nama diri pula? Yang pertama, boleh nyatakan dia. Okay? Dia berkongsi. Berkongsi apa? Pandai. Maklumat tentang ketiadaan ibu bapa, tambahkan nya.
Di rumah. Okey, titik. Okey, kita akan rujuk semula. Cikgu dah sediakan di sini. Pertama, berkongsi lokasi. Siapa? Siapa ni? Pandai. Ini adalah Hajar. Ini ialah Hajar. Ini ialah Hajar. Baiklah. Jadi kat sini Hajar berkongsi lokasi. Lokasi apa? Lokasi rumahnya. Rumahnya di mana? Di media sosial. Akhirkan dengan titik. Berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapanya di rumah. Kita gunakan kata ganti nama diri iaitu dia. Dapat kan? Jadi kita bina ayat berdasarkan kita buat ayat satu kan. Mula dengan satu huruf besar dan diakhiri dengan satu titik. Baiklah, kita pergi nombor 2. Okey. Bahan rangsangan nombor 3, isi kedua. Kelihatan seorang pencuri. Okey, kelihatan seorang pencuri. Ini adalah pencuri. Pencuri tu buat apa? Ini apa? Okey, katakanlah cikgu mulakan dengan kelihatan seorang pencuri. Baiklah, pencuri tu buat apa? Buat apa tu? Dia buat apa? Kata kerja. Orang pencuri ni ada kunci ke tak ada? Pencuri ni selalunya dia mencuba nasib. Jadi boleh katakan kelihatan seorang pencuri mencuba. Kata kerja mencuba untuk buat apa tu? Apa yang berwarna coklat ni? Mencuba buat apa tu? Mencuba untuk membuka pintu. Pintu siapa? Pintu rumah Hajar. Boleh? Kenapa? Kenapa pencuri tu nak buka pintu? Okey, kita nyatakan pencuri itu buat apa? Ingin menceroboh masuk rumahnya. Pandai nampak kan? Kita dah ada kat sini. Boleh? Baik, kita akan semak semula ataupun kita susun semula ayat dia. Kelihatan seorang pencuri mencuba untuk buat apa? Untuk membuka pintu rumah Hajar. Kita buatkan semula kan. Jadi kita gunakan balik pencuri menceroboh masuk ke rumah Hajar. Jadi anda boleh masukkan sini pencuri menceroboh masuk, ada kat sini kan, masuk ke rumahnya ataupun ke rumah Hajar. Anda boleh gunakan dua-dua ini nya ataupun Hajar. Baiklah, seterusnya kita pergi bahan rangsangan yang keempat iaitu isi ketiga. Jiran menelpon polis. Jiran menelpon polis. Okey, boleh kita nyatakan dekat sini. Jiran satu yang pertama, jiran menelpon polis. Kenapa jiran itu telefon polis? Kenapa anda telefon polis? Kalau bahasa mudah, untuk bagi tahu polis ada pencuri. Bagaimana nak menggunakan ayat yang lebih cantik? Cara penyusunan bahasa tu. Okey, dekat sini anda boleh nyatakan jiran menelpon polis untuk melaporkan. Anda boleh nyatakan dekat sini untuk melaporkan kehadiran pencuri. Contoh saja tahu pencuri. Kalau ada lain, anda boleh nyatakan ayat yang lebih sesuai bagi penyataan yang diberikan berdasarkan bahan rangsangan jugalah pada gambar. Okey, seterusnya siapa? Ada dua kan? Ada dua. Kamu boleh nyatakan
Apa polis ni sedang buat? Polis memberikan nasihat. Boleh nyatakan. Cikgu tambahlah dekat sini. Okey, pihak polis. Okey, pihak polis memberikan ataupun boleh guna menasihati kan, memberikan hajar ataupun menasihati hajar. Okey, memberikan nasihat nasihat kepada siapa? Kepada siapa ni? Kita boleh nyatakan boleh beri nasihat kepada siapa? Kepada hajar. Apa agaknya nasihat yang diberikan oleh polis? Berdasarkan apa aktiviti yang dilakukan oleh hajar tadi. Boleh tak? Memberikan nasihat kepada hajar agar apa? Agar tadi hajar menggunakan telefon bimbit di media sosial. Agar apa tu? Tidak sewenang-wenangnya ataupun berjaga-jaga. Jadi kata yang paling sesuai ataupun pasal yang paling sesuai ialah kepada memberikan nasihat kepada hajar agar berhati-hati bila? Pandai ketika menggunakan media sosial. Okey, apa saja yang kita guna, platform yang kita gunakan. Okey, ini nasihat cikgu. Teknologi itu memang sangat menarik. Cikgu sendiri menggunakan teknologi. Jadi bila kita menggunakan teknologi ini, kita akan berhubung dengan ramai masyarakat di luar sana yang kita kenal, tak kenal. Jadi kita perlu berhati-hati. Okey, kita guna TikTok, kita guna Facebook, kita juga guna YouTube, okey, untuk mendapatkan maklumat. Dan juga kita secara tidak langsung jangan menyalurkan maklumat kita kepada orang yang tidak dikenali. Okey? Jadi kita perlu berhati-hati ataupun sekurang-kurangnya mengambil langkah berjaga-jaga agar kita tidak terdedah dengan perkara yang tidak diingini. Boleh ya? Baiklah, jadi kita rujuk semula. Okey, jiran menelefon polis untuk melaporkan. Okey, di sini cikgu letakkan untuk melaporkan kehadiran pencuri ataupun aktiviti yang dilakukan apa yang anda nampak yang berdasarkan yang sesuai ayat yang sesuai berdasarkan bahan rangsangan yang anda nampak. Okey, di sini boleh nyatakan pihak polis. Okey, maaf ya, di sini huruf kecil. Pihak polis memberi nasihat kepada hajar. Okey, boleh nyatakan sini agar berhati-hati bila ketika menggunakan media sosial. Boleh kan? Jadi anda boleh lengkapkan ayat ataupun susun ayat tu cantik-cantik lah, dengan lengkap supaya bila nak buat karangan nanti lebih mudah. Baiklah, seterusnya kita ada penutup. Akhir sekali, apa itu penutup? Penutup adalah kesimpulan ataupun rumusan bagi keseluruhan cerita yang anda buat nanti, yang anda buat tadilah. Baiklah, penutup, menyesal akan perbuatan. Di sini tidak diberikan gambar, jadi hanya ada maklumat, ada penyataan sahaja. Menyesal akan perbuatan. Siapa yang menyesal tu? Okay, tak ada gambar. Jadi kita tadi bercerita tentang siapa? Betul, kita bercerita tentang Hajar. Jadi dekat sini kita boleh nyatakan Hajar menyesal akan apa? Perbuatan. Kita tambahkan nya, perbuatannya, titik, mulakan dengan satu huruf besar dan diakhiri dengan satu titik. Okey, akan sentiasa berwaspada. Siapa? Kita nyatakan kat sini sama ada boleh gunakan kata ganti kata nama khas ataupun kata ganti nama diri. Pertama, mungkin cikgu di sini cikgu cadangkan buat dia. Dia buat apa? Akan sentiasa berwaspada. Kalau kita buat salah, kita dah salah, kita buat janji. Okey, dia berjanji akan sentiasa sentiasa berwaspada. Bila tu? Boleh nyatakan perluasan dia berwaspada ketika menggunakan
media sosial. Okey. Siapa-siapa saja, sama ada kita kanak-kanak, orang dewasa, pastikan kita berhati-hati ketika menggunakan apa jua cara dalam menyalurkan maklumat kita. Baiklah, kita dah lengkapkan kita dah lihat penyataan, kita dah hasilkan draft dan kita juga telah menghasilkan ayat berdasarkan draft tadilah kan. Jadi dekat sini kita boleh bina ayat berdasarkan draft yang kita buat tadi dan bina kita buat penulisan, kita buat karangan menggunakan ayat yang telah kita tulis tadi. Jadi ayat ini anda perlu tulis dalam bentuk perenggan. Baiklah, di sini cikgu kongsikan bagaimana caranya ataupun bagaimana anda boleh menyusun ayat-ayat tadi dalam bentuk perenggan untuk dijadikan karangan. Tulis karangan. Sini sebenarnya tulis karangan dalam bentuk perenggan. Sebenarnya tulis ayat. Tulis ayat dalam bentuk perenggan. Baiklah, contoh karangan yang kita buat tadi. Di sini mungkin cikgu berikan panduan. Anda boleh ikut ataupun anda boleh buat ayat anda sendiri ataupun susun ayat anda sendiri menjadi satu cerita yang menarik untuk dibaca. Baiklah, di sini contoh karangan. Hajar suka bersuah foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Ini adalah pengenalan. Jadi pengenalan tu anda boleh nyatakan secara ringkas sahaja. Hajar suka berkongsi lokasi rumahnya dalam media sosial. Dia juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapanya di rumah. Ini adalah perenggan kedua. Okey, format menulis karangan, perenggan pertama jangan jarak. Seperti anda nampak dekat sini, perenggan pertama jangan jarak. Perenggan kedua, pastikan anda jarak 2 jari ataupun anda boleh guna pembaris untuk jarakkan di antara garis pada kertas ataupun garis pada buku dengan ayat yang pertama. Okey, seterusnya kita boleh nampak pada hari tersebut. Jadi kenapa saya letak warna merah? Pada hari tersebut ini tambah untuk mencantikkan lagi ayat tadilah. Okey, pada hari tersebut kelihatan seorang pencuri mencuba untuk membuka pintu rumah Hajar. Pencuri tersebut hendak menceroboh rumahnya. Ini adalah perenggan nombor 3. Seterusnya, kejadian itu dilihat oleh jiran Hajar. Saya tambahkan supaya penceritaan itu jadi lebih suspens ataupun lebih menarik. Okey, beliau. Kenapa saya gunakan beliau? Sebab kita tak tahu jiran itu siapa. Suri rumah ke, cikgu ke, doktor ke. Jadi saya gunakan kata ganti nama diri yang ini beliau untuk merujuk kepada jiran tadi. Jadi beliau menelefon polis untuk membuat laporan. Akhirnya pencuri itu dapat ditangkap oleh polis. Berdasarkan bahan rujukan iaitu gambar polis dan gambar polis pegang pencuri tadi, saya boleh rangkumkan bahawa pencuri itu dapat ditangkap oleh polis. Jadi anda boleh tambah, sebab tu saya letakkan ayat ini menggunakan warna merah, iaitu ayat ini anda boleh tambah berdasarkan gambar rajah yang diberikan tadi. Anda perlu tulis apa yang anda nampak sahaja berdasarkan bahan rancangan yang diberikan ketika anda mendapat kertas soalan nanti. Okey. Seterusnya, ini adalah perenggan keempat. Seterusnya, pihak polis menasihati Hajar supaya berhati-hati semasa menggunakan media sosial. Hajar menyesal akan perbuatannya. Dia berjanji akan sentiasa berwaspada. Itu dia tadi. Bagaimana anda bina ayat dan seterusnya menyusun, membuat penulisan dan menyusunnya dalam bentuk perenggan dan hasillah satu penulisan yang tersusun dan juga lebih nampak mudah untuk dibaca. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini, iaitu bagaimana anda boleh menulis menulis draft berdasarkan bahan atau pernyataan yang diberikan. Berdasarkan draft, anda boleh hasilkan ayat yang lebih lengkap. Seterusnya, anda dapat menghasilkan bahan penulisan yang lebih menarik menggunakan bahan rangsangan yang diberikan, pernyataan yang diberikan dan disusun dengan format yang sesuai ikut pengetahuan ataupun kepandaian anda, kemahiran anda. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Dan sekiranya anda rasa perkongsian
saya pada hari ini menarik dan sedikit sebanyak membantu anda dalam membuat ataupun menyiapkan tugasan anda, sila tekan butang like. Okay, tinggalkan komen anda, komen-komen yang berminat ataupun sebarang cadangan. InsyaAllah saya cuba baca dan balas. Seterusnya tekan butang warna merah tu yang tulis subscribe tu. Tapi kalau dah tukar berwarna kelabu, jangan tekan merah, jangan tekan lagi. Okey, anda tekanlah butang share dan kongsikanlah dengan rakan-rakan anda yang lain agar manfaatnya kita dapat bersama-sama. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzat, ikhlas daripada hati saya. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe.